Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak muslimin dan muslimat dan jemaah yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasihi, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dengan izin Allah, taufik dan inayah daripadanya dua. Dan saya berasa bangga sebab dia ada satu skuad anak-anak yang begitu semangat merekodkan penyampaian saya rasa bangga. Anak-anak pun dah semangat kan. Itu dia. Tak apalah kalau orang semangat main kat luar pun tak apa, misalkan ada dalam masjid. Itu dia. Baik, alhamdulillah Allah bagi kita hujan pada petang ni, membasahi bumi, dapat beri air pada tumbuh-tumbuhan dan segala makhluk yang berhajat kepada hujan kan. Alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, kita sambung kembali pengajian tafsir tadabbur berhayatan beberapa kalimat Allah pada surah Al-Haqqah. Pada surah Al-Haqqah juzuk 29, surah yang ketiga. Surah Al-Mulk, surah Nur, surah Al-Haqqah dalam juzuk 29. Tapi kita telah berada pada perenggan yang ketiga, bahagian yang ketiga. 1 dan 2 kita telah lalui pada bulan lepas. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan mula pada ayat 38 hingga ayat yang terakhir, iaitu ayat 52. 38 hingga 52. Banyak juga lah ayat dia, tapi tak panjang, pendek-pendek je. Kita lihat tuan, surah Al-Haqqah ayat 38 hingga ayat 52 insya-Allah. Sebelum itu mari kita baca sama-sama. Tuan-tuan yang berada pada muka surat dia insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratun lil muttaqin wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu lahaqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal 'azim. Sadaqallahul 'azim. Itulah ayat tuan-tuan. Alhamdulillah. Fala uqsimu bima tubsirun. Fala uqsimu bima tubsirun. Allah Subhanahu wa taala mula pada ayat 38 ini dengan Allah bersumpah. Sumpah. Kita kena ingat kan, kalau sumpah-sumpah ni besarlah sesuatu tu,
besar setengah. Kita ni pun kan dalam mahkamah sumpah kan. Cuma kalau kita Arab tu dia kena pasal-pasal banyak sumpah. Wallahi kan tu dia panggil sumpah yang lara tak pakai lah. Pada aku qasimu, dan demi aku bersumpah. Allah sendiri yang kata aku bersumpah. Sumpah dengan apa? Fala aku qasimu bima tubsiru. Aku bersumpah dengan apa, segala apa yang kamu lihat, segala apa yang nyata yang kamu lihat. Wahai manusia, kan? Maksudnya semua yang kita lihat, Allah bersumpah dengan apa yang kita, yang nyata yang kita lihat. Kita boleh lihat mata kita. Semua benda lah kan, pada mata kita. Semua benda ni besar kan. Semuanya yang nyata yang Allah jadikan kepada kita mata dan kita dapat lihat. Kedua, wa ma la tubsirun. Maknanya Allah kata la uqsimu bima tubsirun, fala uqsimu ma la tubsirun. Itu maksudnya. Ini kata conjunction dia. Dan juga aku bersumpah dengan apa yang kamu tidak nampak. Sekali-kali kan. Maknanya di situ tuan-tuan cakap Allah nak cakap apa dia yang dia nak cakap ni. Kalau sumpah kan dia ada 4 ke 5. Dia kena ada orang yang sumpah. Tidak kena kata alat sumpah tu kan. Alat sumpah uqsimu tu kita dah ada uqsimu billah. Bi ada bi. Billah wallahi ada. Lepas tu orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah ke atas dia tu. Kita bersumpah dengan apa? Di sini Allah bersumpah dengan benda-benda yang nyata yang kita nampak dan benda-benda yang kita tak nampak. Banyak lagi kan. Dan lepas yang keempat ni, apa yang Allah nak beritahu selepas bersumpah tu? Kan? Kita pun macam ni kan. Demi Allah, demi kata-kata sumpah Allah yang kita bersumpah dengan dia, kita yang bersumpah kan. Lepas tu, apa yang kita cakap? Ya Allah, saya buat, saya tak buat, saya nampak, saya tak nampak. Itu benda kan. Jadi dia ada 4. Jadi di sini komplit dah. Allah bersumpah dengan apa? Dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu tak lihat, tak nampak. Banyak lagi. Apa dia? Apa dia tu? Benda besar tu apa dia? Innahu Allah apa benda kan? Innahu, belajar nahu kan? Belajar nahu lagi bagus daripada betul kan? Saya belajar nahu pun saya sebut Allah kan? Betul kan? Tidak ada cakap macam tu je kan? Innahu sesungguhnya ia apa? Quran. Main-main tuan. Innahu al-Quran, Al-Quran. Apa dia? Laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya ia adalah perkataan ataupun wahyu. Wahyu macam mana? Daripada Rasul, utusan karim yang mulia. Bukan yang tak mulia, Nabi. Quran itu mana? Ini Quran. Tapi ini baru 5 juzuk terakhir. 5 juzuk terakhir sebab dia ada 5 jilid. Ni kita nak baca sebahagian daripada dia, iaitu di surah Al-Haqqah ayat 38. Ni innahu, dah Allah bersumpah. Allah dia yang bersumpah dengan apa yang kita nampak, apa yang kita tak dapat. Bermakna apa? Segala makhluk dia lah. Makhluk dia ni. Innahu Quran qawlu rasulin karim. Wahyu. Kata-kata itu wahyu lah, wahyu ayat Quran ni daripada Rasul, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mulia orangnya. Lepas pula apa yang diketahui oleh Rasulullah melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam kan? Betul benar, jangan kamu saksi dengannya. Maka Allah nafikan wa ma huwa biqauli sya'ir. Tidaklah Quran itu kata-kata daripada pensyair. Bukan. Dapat sebenarnya kamu bezakan tu. Bukan dia tak dapat bezakan. Dia pelik.
Kita belajar syair dalam bahasa Arab itu dia ada metod-metod dia. Dan metod-metod dia tidak tally pun dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini mempunyai nilai yang lebih tinggi yang tak capai manusia nak fikirkannya. Ialah langit. Langit kata Allah cipta langit langit pintu-pintu. Syair apa? Kalau langit ada pintu. Itu dia. Okey. Wama huwa biqauli sya'ir. Dia bukan kata-kata daripada pensyair yang kamu puja-puja tu di Mekah suatu masa dahulu kan. Qalilan ma tu'minun. Maksudnya lantaran itu sangat sikit kamu percaya akan qaul wahyu daripada Rasul Karim ini. Sikit sangat. Allah. Siap. Ya, itu qalilan ma. Qalil ke sikit, qalil kan. Bahasa dengar ada Mekah pasal qalil sikit. Tu'minun, kamu beriman. Tujuan kamu. Yang kedua pula tuduhan kepada Nabi, wala biqauli kahin. Dan tidak juga wahyu yang disampaikan oleh Rasul ini. Kata-kata siapa? Kahin. Kahin ni orang tukang tilik. Tukang tilik ni dia nampak kan? Adalah ngaku. Bukan. Maksudnya bukan amalan. Bukan amalan. Bukan amalan. Sudut amalan bukan. Ini Rabbul Alamin. Wala biqauli kahin. Bukan juga daripada kata-kata seorang akan pilih ataupun bohong. Tak ada. Qalilan ma tadhakkarun. Sangat sedikit daripada kalangan kamu yang mengambil peringatan daripadanya. Daripada apa yang disampaikan oleh Nabi. Sangat sedikit. Sebenarnya dia mempunyai peringatan. Sebab apa Allah kata begitu? Sebab orang tukang tilik ni dia beri peringatan. Aku nampak jangka ni kan. Peringatan tu. Peringatan. Tak jadi pun. Takkan peringatan daripada Quran? Jelas yang main. Jelas. Betul sangat. Tapi kamu ambil peringatan. Begitulah kan. Dia ni kata-kata syair tadi. Orang percaya, hatiku begitu hancur apabila melihat wajahmu. Padahal tak ada pun. Banyak satu kali kan. Pada cerita di Pelangi kan, ada. Percaya ada cerita kat atas Pelangi? Tak ada pun. Belah bulan dan sebagainya kan, di matahari. Tapi apa? Quran ni, cerita ni betul. Walaupun dia nakal, tapi benar. Kalau kita nak beriman pun betul, berbaloi. Itu dia. Kata-kata qalilan ma tu'minun untuk syair, pesyair. Qalilan ma tadhakkar untuk tukar-tukar tilik. Tukar tilik bagi orang nakal kan macam ni, tukar amal kan. Maksudlah tukar amal. Bukan mengerti kalau esok lah bulan depan atau depan kan. Iya, kita duduk di akhir zaman ni. Tapi tak payahlah terlalu kata obses dengan sebegitu. Buat kerja seharian kita. Sungguh Allah yang akan mentadbir kita insya-Allah dalam pada memang betul tanda-tanda akhir zaman. Tapi janganlah terlalu obses. Kita duduk dalam diri kita. Tak ada, bukan macam itu. Sya'nul mu'min, kedudukan benar Allah mu'min, bukan begitu itu dia. Kalau bagaimanapun ialah yang jadi sekarang kita sentiasa bangga imam, sentiasa kita panjatkan doa kita. Bahkan kalau kita boleh bangkit malam, doalah untuk saudara kita kan. Itu dia yang berada di Gaza. Itulah insya-Allah. Baik, kita pergi lagi. Allah tu jawablah. Bukan kata-kata persyair, bukan kata-kata tukang tilik, bukan. Tanzilun min Rabbil Alamin. Bahkan Quran itu daripada yang diturunkan kepada Rasulullah itu merupakan tanzil, satu wahyu yang diturunkan daripada siapa? Min Rabbil Alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang kita nampak, kata apa yang kita tak nampak. Sebab dia Tuhan sekalian alam. Alam jin, alam malakut, alam roh, alam macam-macam dia. Dia menciptakan. Kita tak nampak, tak tahu macam mana lagi. Bahkan yang kita tak nampak ni melebihi apa yang ada pada titik-titik sel penciptaan kita lagi sebenarnya.
Anu, kan? Kita tak tahu, kan? Maka Al-Quran itu turunnya daripada mana, tuan-tuan? Daripada Mir Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Alam. Alam ni kita terjemah macam mana? Sebab kita pun pinjam bahasa Arab kan? Alam. A-L-E-M, alam. Ada bahasa kita yang seerti dengannya. Kalau bahasa Inggeris, water kan? Water. Itu orang alam. Water. Ataupun satu lagi dia panggil ilm. A-I-A-L-M. Ilm. Alam. Kita alam kita. Itu banyak. Azilum ya Rabbil Alamin. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala berkata lagi, okey, ini semua sebagai bukti-bukti. Bukan apa dia kata-kata pensyair. Kamu cek tengok, ya betul. Bukan juga tilikan apa dia tukar-tukar tilik. Kamu cek tengok, ya betul. Bukan juga. Maka Allah memberitahu lagi sekali, bukan juga dia daripada kata-kata Muhammad ibn Abdullah. Bukan juga. Nabi ini hanya menyampaikan wahyu. Ana basyarun mislukum yuha ilayya, diwahyukan kepada kamu. Aku manusia macam kamu juga. Manusia ada nama, makan, minum, berkahwin. Cuma apa? Yuha ilayya, diwahyukan aku sahaja. Daripada kalam Allah tu. Itu dia. Jadi kalau dah kata betul kan, maknanya Rasulullah Nabi kita ni taqawwala ni asalnya qala yaqulu je, tapi kalau taqawwala dia punya imbuhan ni mengada-ngadakan cerita. Mengada-ngadakan. Bagaimana cerita kan? Kalau Allah kan kita mengada-ngadakan kan. Tidak seperti apa yang kami wahyukan. Maknanya ialah menyampaikan apa yang tidak disampaikan. Maksudnya menambah ataupun mengurangkan. Itu maksudnya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Setengah daripada pekaan kata-kata. Alaulah Muhammad Rasul kita, Nabi kita, begitu amanah kan? Begitu lucunya Nabi kita. Bahkan sedikit pun tidak terlebih, tidak terkurang. Rasulullah sampaikan kepada kita wahyu yang disampaikan oleh baginda itu. Tapi wahai kafir musyrikin Makkah, jika kamu tak percaya akan kesahihan Al-Quran ini adalah daripada sisi aku, Tuhan katakan, jika sekiranya Rasul aku itu, Muhammad itu mengadakan bacaan kata-kata itu, nescaya apa? La akhazna minhu bil yamin, kami akan sentak dia. Kami akan sentak. La akhazna minhu bil yamin, bil quwwah, maknanya dengan kekuatan kami. Itu Masya Allah dia cakap Nabi ni, itu kasih dia tu. Tapi nak cakapnya pentingnya mesej yang Allah nak sampaikan tu. Sampai sekarang dia punya keturunan dia. Habis-habis tidak pun dia hilang sendiri kan. Bukan kita yang hilangkan, bukan manusia. Manusia tak boleh hilangkan Quran. Walaupun dia boleh tak boleh. Lagi banyak ada Quran dicetak kan. Nak dia pergi sendiri. Itu salah satu daripada tanda lah anak kiamat yang besar, ke mana Quran sendiri akan hilang. Allahu Akbar. La akhazna minhu, daripada apa dia? Daripada Rasul bil yamin, dengan kekuatan. Macam mana kekuatan Nabi itu? Thumma laqata'na minhu al-wati. Maksudnya dia summa laqata'na. Qata'a yaqta'u maknanya putus, cut. Cut apa tuan? Cut. Action. Cut. Bukan macam tu. Itu filem tuan. Ini bukan filem. Ini berada di alam nyata ya. Akhadna minhu summa laqata'na minhu al-wati. Wati ni tuan-tuan, ada orang nama wati. Penting ada kan? Penting ada. Wati ada. Wati ni ialah orang paling besar sekali. Orang yang sampai ke jantung, yang menyalurkan darah ke jantung. Dia ada dua kan? Yang tu wati. Saya tak tahu yang mana.
Yang mana apabila dia terputus tu, dia punya ajar terus ada. Putus horak tu juga. Bukan yang putus horak keting. Putus horak keting boleh lagi. Ni putus horak jantung. Berarti maka ta'na kata putuskan daripada dia tu kan. Al-wati. Ini yang tak boleh. Lain macam. Allah Ta'ala saya tiba-tiba terfikir orang yang mengadakan dusta terhadap Allah daripada ada yang sesat, kalau sampai tahap yang melampau, kebiasaannya dia mati dengan jantung orang. Yang penting apa alam sebalik mata. Itu Allah bagi itu kepada Rasul dia sendiri, itu dia yang pilih. Tapi Rasulullah tak pernah. Tapi nak cakapnya, nak beritahu dia kepada kafir musyrikin Mekah bahawa benda ni serius. Kalau Rasul kami sendiri mengadakan mereka kata-kata cerita yang kami turunkan pun mendapat macam ni kali dia. Nak cakap dia. Dan kamu tak pernah terima lagi ke? Itu dia maksudnya. Fikir manja, dari fikir manja. Lepas tu, apabila berlaku macam tu, fama minkum min ahadin anhu hajizi. Maka tidak ada seorang pun daripada kamu. Iyalah, Rasulullah kan daripada Mekah, daripada kabilah Quraisy. Daripada kamu pula kamu. Maksudnya nak selamatkan dia min ahadin anhu. Daripada dia hajizi ni nak selamatkan lah. Tolong selamatkan. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita kata ini kata-kata Allah kan. Kita kata Allah. Sampai macam tu sekali kau kata. Kita akan cakap bila kita faham kan. Macam tu saya pun tak rasa macam Allah. Macam tu sekali kau cakap ya Allah. Amin. Itu dia yang baca lah. Saya ni perasaan sebab kita faham ayat. Lepas tu kan Allah memberitahu. Ini nasihat untuk kamu ni. Wa innahu sesungguhnya Quran itu dan tazkiratul lil muttaqin, peringatan bagi orang yang bertakwa. Peringatan untuk orang yang bertakwa. Kenapa Allah kata hanya khususkan untuk orang yang bertakwa? Untuk orang yang tak bertakwa ni jadi macam mana? Sebenarnya mufassir ini memberitahu, dia kata Allah khususkan Quran ini untuk orang yang bertakwa kerana mereka lah yang mengambil manfaat. Itulah mereka dan dialah yang nak mengambil manfaat daripada Al-Quran ini. Orang yang tak bertakwa tak nak ambil manfaat pun. Jadi takkanlah murah-murah nak bagi. Aku akan bagi kepada orang yang ambil manfaat, orang yang nampak manfaat itu, orang yang nak baik, nak baik manfaat itu. Orang yang tak nampak tak nak baik, mengaku tak ada. Itulah. Toha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Untuk orang yang takut, untuk orang yang takwa, untuk orang yang taki. Itu kan. Jadi kita mau syukur. Rasa syukur kepada Allah. Taka ni. Walaupun lebih kering. Panian ni tu. Panian kering kok. Apa? Apa dia? Tapi saya malu sikit. Oh no, dia tenang tu kan. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin. Tahu kan? Allah beritahu juga. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Kan? Al-Quran tu dalam bahasa Arab dah. Di kalangan Mekah orang Arab kan orang Melayu kan, cakap Melayu tak Arab. Jadi Quran dalam bahasa Arab. Tapi daripada itu pun wa inna sesungguhnya kami la na'lamu, memang kami tahu anna minkum, bahawa daripada kamu juga akan mendustakan Quran. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Ada yang mendustakan. Maksud mendustakan, dia tahu Quran ini benar tapi dia dustakan. Itu masalah besar sangat-sangat. Dia tahu benda itu benar tapi dia dustakan. Itu ya Allah. Kalau kawan
Macam ni lah. Seseorang dah ada kedudukan yang besar, mandi kat kali air masa kecil dulu sama-sama, ataupun ya bagilah pada umur menengah lah, tiba-tiba dah tak kau siapa? Aku tak kenal. Macam mana rupa kita? Allah, macam tu lah. Allah rasa benar, Al-Quran dia benar, dia kata benar. Allah ni tahu ke dalam hati. Tapi tak ada hati pun, kemudian dia percaya. Maksudnya, golongan ada Mekah, kafir musyrikin, ada yang terpelajar, ada yang terpelajar. Yang tak tahu, dia tanya yang terpelajar, Muhammad bagi tahu betul. Dia tak betul. Dia bukan sahih. Lepas tu dia tukar diri. Apa tu? Betul cara kata, wa ma huwa biqauli sya'ir, wa ma huwa biqauli kahin. Allah, itu. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Ada yang mendustakan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala pecahkan. Apa dia kata, betul. Ada yang nipu sebenarnya lah. Itu nak maksudnya pada ayat yang kita dorong ni. Betul. Allah tahu. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Jadi maknanya menjawab kepada orang yang nak bertanya kepada orang yang tahu tapi dia mendustakan, dia kata tak betul. Jadi apabila dia mendengar, Rasulullah baca dia dengar, akan ketuk hati dia. Itu wahyu awal. Itu pun nak pakai sampai sekarang aku. Lepas tu tuan-tuan, wa innahu la hasratun 'alal kafir. Kelak nanti, apabila bangkit semua di akhirat nanti, wa innahu sungguhnya Al-Quran itu la hasratun, pasti akan menjadi suatu kerugian, suatu penyesalan atas siapa? 'Alal kafirin. Quran dia makna dua. Wa innahu takdzib dia, pendustaan dia. Allah, kenapa lah aku dah tahu dah Quran yang dibawa oleh Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam benar, tetapi aku dustakan. Ruginya kan. Maksudnya macam ni lah, saya dah ditekek, dah duduk depan pintu dah, tak masuk. Orang yang masuk tu dapat apa? Dapat macam-macam macam tak betul. Itulah Allah. Lepas tu belakang dah ni je, tengok orang bagi perkataan ni. Dapat ni, tak payah masuk lah. Dia tak tahu lagi seperti pohon-hujung tu besar-besar lagi, demand price. Itu je lah. Itu pertama, maksudnya dia menyesal. Pasti akan menjadi penyesalan bagi orang yang nak mendustakan tu. Apalah aku tak percaya, padahal benda tu kan maka kenapalah aku mendustakan? Benda tu benar. Jangan main-main lah. Itu satu pengujian, satu penyesalan yang nyata. Ataupun maknanya wa innahu Al-Quran itu kelak akan menjadi suatu penyesalan ke atas orang-orang yang kafir. Kafir itu dia ingkar, benda tu betul lah, dia ingkar. Itu sifatnya. Wa innahu la haqqul yaqin. Sesungguhnya Al-Quran itu sebenarnya haqqul yaqin. Siapa yang haqqul yaqin? Wa innahu la haqqul yaqin. Iaitu apa dia? Haqqul yaqin ini suatu kebenaran yang diyakini. Itu terjemah harfi, terjemah literally. Maknanya itu adalah suatu kebenaran yang diyakini kebenaran dia. Yakin. Haqqul yaqin. Terus dengar haqqul yaqin. Haqqul mubin, haqqul yaqin. Macam mana haqqul yaqin? Haqqul yaqin ni, saya tengok air depan saya. Saya tengok air depan saya. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Saya tahu, saya selalu air, yakin, saya yakin kalau ada botak nampak. Wa innahu la'ilmul yaqin. Wa innahu la'ilmul yaqin. Tahu, saya tahu air. Betul? Wa innahu ayat dia tu, kalla saya'lamu summa kalla saya'lamu kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim. La tarawunnal jahim, kamu akan lihat neraka jahanam sekali. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kamu akan tengok dengan mata
keyakinan, pada keyakinan pasti mana yang pasti, mana dengan pasti kamu tengok tu. Cuma ayat at-takasur kata summa latus'alun yawma idzin 'anil na'im. Situ ada ilmu yakin dengan ainul yakin. Maksudnya alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilekalkan dengan menipu harta banyak sehingga dah sampai ke kamu pergi dah ziarah kubur. Kenapa ziarah kubur? Kalau kita duduk dalam kubur, kita ziarah dia kapan? Lepas tu kita akan tinggal balik, kita tak lama-lama itu. Ziarah sekejap dia duduk dalam kubur tu. Jadi di dalam kubur tu dia akan tahu dah. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Sebab apa? Kita punya kubur ni imma pada raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Bukan syurga lagi. Oh nampak dia buka, dia nampak kan. Oh tahu dah. Ataupun hasratun min hifadil ni'mah. Ataupun pasal daripada lupa, daripada neraka, lupa daripada lupa neraka. Tu. Betul kata daripada surah Ghafir kan, anna yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Api ini dibentangkan kepada mereka pagi dan petang. Oh Allah, sementara aku tu baru ilmu yakin. Apabila dibangkit nanti ke akhirat, nampak dah bro. Syurga neraka, nampak dah. Tinggal dia masuk dah. Syurga masuk dari syurga, neraka masuk neraka tu. Dia panggil apa? Ainul yakin. Ainul yakin. Ainul yakin. Nampak tu dah siap semua, siap segala. Dah lidah di siratan mustaqim apa semua dah. Rasalah. Tapi bukan ayat ni. Innahu wa innahu la haqqul yakin. Sesungguhnya Al-Quran itu apa dia? Suatu kebenaran yang diyakini. Ini Quran itu sendiri. Haqqul yakin Quran. Yang maknanya apa yang diberitahu oleh Quran semua ni. Nampak. Satu nampak. Yang Quran beritahu kan. Quran tahu semua kan, tentang mizan, tentang sirat, tentang amalan, buku catatan amal, semua beritahu. Jadi itu hakul yakin, kebenaran yang diyakini. Yang hakul yakin pada neraka itu di akhir surah apa nama surah Al-Waqiah kan. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Ni itu ada kan. Wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Wa imma in kana minal mukadzibin ad-dhalin. Adapun orang-orang yang mukadzib, yang mendustakan, yang dhalin, yang sesat, fanuzulun min hamim. Sambutannya apa? Air panah menggelegok. Wa tasliyatu jahim, dan api neraka yang membara. Api macam tu. Api macam tu, marah api. Yang menjulang-julang. Tasbiyatu jahim. Inna hadza lahu haqqul yakin. Yakin ada dua. Satu di surah Al-Waqiah, satu di surah Al-Haqqah. Al-Waqiah juzuk 2 belum? 26. Ada boleh? 27. Surah Al-Waqiah kan. Ila baca idza waqa'at al-waqi'ah. Akhir sekali. Wa innahu la haqqul yakin. Haqqul yakin tu maknanya kena rasa. Haqqul yakin. No. Oh, ni macam ni panah. Dia kata panah macam mana? Ni macam ni. Ni lah rasa. Itulah. Jadi ending surah Al-Waqiah dengan wa innahu la haqqul yakin sama. Al-Waqiah fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi surah Al-Haqqah fasabbih bismi rabbikal azim. Maka tasbihlah dengan nama Tuhan kamu yang Maha Agung. Tasbih, tasbih sangat penting. Sebab apabila kita habis majlis kita pun subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Tapi bukan habiskan. Kan azan dulu belakang azan. Contoh ya. Jangan kata orang bangun saya bangun pula. Contoh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, satu lagi saya tengok akhir surah. Betul wa kitabim mastur fi waqtin mansyur. Kontahil masjud fasbir. Kata apabila kita menghadapi sesuatu masalah, macam mana Allah Subhanahu wa taala didik Nabi dia dalam Allah Subhanahu wa taala uji dengan ia kata kan fasbir li hukmi rabbika. Sabarlah dengan ketentuan Tuhanmu.
Tuhan kata Tuhan. Sebab benda yang menjadikan kita diuji macam di Gaza semua kan. Saya dengar daripada seorang mujahidin yang tengah diuji. Dia sebut, dia kena dah. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Kata macam ayat akhir surah tu. Fasbir li hukmi rabbika fa innaka, jangan risaulah dengan risau sendiri. Fa innaka bi a'yunina. Kamu semuanya, kamu ni wahai Nabi berada di bawah pengawasan kami. Kami tengok. Jangan risau, dia buat apa-apa. Apa yang dia buat kamu daripada disakiti apa semua itu aku izinkan. Adalah hikmah dia. Yang aku nak upah, aku nak bayar lagi daripada pengorbanan itu. Fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ini untuk separuh peserta pun. Kita bagi doa mengaziz kita azan dahulu, lepas tu kita satu ayat dari akhir kita tamatkan, insyaAllah. Baik, kita berikan kepada doa mengaziz untuk melawatkan nafas azan. Sambung sikit, tuan-tuan boleh kan? Boleh? Sikit lah. Dalam seminit 50 nazar. Boleh kan? Wa innahu haqqul yakin. Betul kan? Haqqul yakin ni maknanya kebenaran yang diyakini nanti, suatu hari nanti. Kalau yang bahawa neraka Jahannam yang dirasai sakit dia tu, itu akhir betul-betul surah Waqiah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka demikian tasbihlah, bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Agung. Tasbih sangat penting ya tuan. Dalam ayat surah Tur, tuan buka tengok, tuan tikkan macam mana Tuhan ajar untuk bertasbih kepada Nabi dia apabila kita duduk dalam keadaan diuji apa semua.
wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa min al-laili fasabbih wa idbaran nujum. Bertasbih sentiasa bila kita bangun daripada duduk, kita dah selesai bangun, subhanallah, itu ambil yang itu daripada tidur dan daripada selesai daripada solat. Wa min al-laili, daripada malam selepas solat maghrib, solat isyak kan, kita tasbih subhanallah, subhanallah tu. Kalau boleh tak boleh 30, 33, 10 tak apa 10. Ada semua 10, 10 boleh. Kalau tak sempat. Wa idbaran nujum, dan setelah tolong fajr, maksudnya lepas solat fajar, solat subuh. Wa idbaran nujum sebab berlalunya bintang-bintang, maknanya nak siap kan. Tu tasbih ya, tasbih kepada Allah. Itu kalau tasbih kepada Allah ni tidak sia-sia tasbih. Situlah kedua tuan. Sebenarnya saya cerita tentang yakin, pembahagian yakin, redha, sabar, taslim, redha. Patut redha, sudah dengan yakin. Insya-Allah lah. Sebelum bulan Far, sebelum kita jumpa dengan surah Ma'arij. Ma'arij ni surah Lif. Mereka naik langit. Mi'raj. Ma'arij. Mi'raj banyak. Itu dia pada bulan Arafah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai sini alhamdulillah. Akhir khatam juga kita surah Al-Haqqah. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dapat ambil manfaat yang maksimal, dan saya pun dapat beramal dan sampaikan juga kepada saudara-saudara kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kita beriman, beramal dengan agama kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjumpa di alam sana pula insyaAllah ya. Kejap ya tuan-tuan. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih ya, tasbih kabar. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bis-shawab. Adik-adik kita ambil.